Ya Allah stresnya, kat kerja ada masalah, kat rumah ada masalah. Semua benda kita buat ada je yang tak betul. Semua benda yang kita buat ada je yang salah. Macam mana kita nak settle ni? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustazah Latifah. InsyaAllah saya akan kongsikan doa bagaimana kita nak merawat hati yang sedih, gelisah, yang tak tenteram dan dibelenggu dengan pelbagai masalah. Kita sebagai manusia ni kan tak lari daripada pelbagai masalah. Ada masalah yang kecil, ada masalah yang besar. So bila dah ada masalah, keadaan kita jadi huru-hara. Kita punya hati ni tak tenteram. Kadang-kadang mood kita ni sampai down. Kita boleh jadi moody sangat-sangat. Walau bagaimanapun, setiap masalah yang kita hadapi, insya-Allah ada penyelesaiannya. Kita perlu ada usaha dan cara untuk kita menyelesaikan masalah itu. Dan bila kita nak selesaikan masalah itu, kena ikut kadar kemampuan seseorang itu. Doa yang akan saya kongsikan ini adalah doa yang diajarkan Rasulullah SAW kepada sahabatnya Abu Umamah. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu katanya, pada satu ketika itu Rasulullah sedang masuk ke masjid dan ternampak sahabatnya Abu Umamah yang sedang duduk di dalam masjid. Lalu Rasulullah SAW hampiri dan bertanya, mengapakah kamu duduk di masjid sedangkan bukan luar waktu solat? Abu Umamah pun jawab, aku keliru ya Rasulullah, aku risau ya Rasulullah kerana ada hutang. Rasulullah pun berkata, hendakkah aku ajarkan kepadamu doa supaya apabila kamu membacanya, Allah akan hilangkan rasa dukamu dan langsaikan hutangmu. Maka Abu Umamah pun berkata, sudah tentu ya Rasulullah, ajarilah aku. Maka Rasulullah pun bersabda, ucapkanlah ucapan ini ataupun doa ini pada setiap pagi dan petang. Abu Umamah pun berkata, selepas membaca doa ini, Allah Subhanahu Wa Taala telah hilangkan kedukaanku dan langsaikan hutangku. Maka doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada Abu Umamah adalah seperti berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal buhul wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Yang bermaksud, ya Allah, ya Tuhanku, aku mohon perlindungan padamu dari sifat sedih dan gelisah. Aku mohon perlindungan padamu dari sifat malas dan lemah. Aku mohon perlindungan daripadamu dari sifat pengecut dan bakhil. Dan aku mohon perlindungan daripadamu dari cengkaman hutang dan penindasan orang. Amin ya rabbal alamin. Dan dianjurkan juga untuk kita baca doa ini supaya dihindari kita daripada sifat lemah dan malas. Seperti yang kita maklum, kalau kita ada sifat lemah ataupun kita dah malas, kadang-kadang kita suka melambat-lambatkan kerja kita. Apabila kita dah lambat-lambatkan kerja, kita pun akan mulalah rasa malas, rasa lemah dan kita tak produktif. So bila dah tak produktif, ditakuti pula kita akan lalai dalam ibadah. So dah bila bab ibadah ni ditakuti, kalau kita dah lalai, lama-lama kita tak buat ibadah tu dan kita akan jauh daripada ibadah. Na'udzubillah min zalik. Seterusnya, doa ini juga mohon perlindungan kita supaya kita tak menjadi orang yang bakhil ataupun orang yang kedekut. Kerana sifat orang yang bakhil ataupun yang kedekut ni, dia selalu rasa yang dirinya ni tak mencukupi. Apa yang dia ada tu dia rasa tak sempurna. Apabila dia nak menderma ataupun dia nak berkongsi rezeki, dia akan selalu mengatakan, kalau aku dermakan benda ini, cukup tak benda ni untuk diriku? Kalau aku share makanan ni, kenyang tak aku nanti? Jadi orang yang orang-orang yang bakhil ni, dia akan rugi kerana Allah Subhanahu Wa Taala ada menyebut dalam Quran, barang siapa yang berkongsi rezeki, Allah akan gandakan pahalanya. Maka siapa yang ada sifat bakhil ni, dialah orang yang paling rugi sekali. Dan ketiga pula, doa ini diakhiri dengan mohon perlindungan dari cengkaman hutang dan penindasan orang. Pada dasarnya hutang ni dibolehkan dalam Islam mengikutkan kepada syarat-syarat yang telah ditetapkan dan boleh menjadi mudarat seandainya terdapat salah guna dalam transaksi, seperti orang yang berhutang tu tak jujur ataupun yang memberi hutang tu langgar kriteria kontrak.
ataupun orang yang dah hutang tu dia belum habis lagi hutang dia yang lepas, lepas tu dia tambah lagi hutangnya lah. So maknanya menambah-nambahlah hutangnya. Jadi bila dia dah banyak hutang, dia akan rasa gelisah, dia akan rasa risau. Dia kadang-kadang boleh jadi seseorang tu dia boleh buat satu benda yang tak elok. Dia boleh mencuri kerana dia nak langsaikan hutangnya. Kalau dia dah sampai ke tahap mencuri tu, kan dah memudaratkan dirinya, dah berdosa dah. Oleh sebab itu Rasulullah SAW sangat takut pada hutang dan galakkan kita jauhi daripada hutang tersebut. Dan akhir sekali, perlu kita ingat setiap masalah yang kita ada ataupun setiap musibah yang timpa pada diri kita adalah ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana ujian yang ditimpa pada kita, Allah nak mengajar kepada kita bahawa adakah kita menjadi insan yang sabar, adakah kita menjadi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka haruslah kita amalkan doa ini dalam kehidupan seharian kita. Wallahu alam. Terima kasih.